Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Shiratal ladzina an'amta Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Terima kasih dan dihormati Al-Fadhilah Imam, sahab pegawai, ahli kuasa masjid, khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bila sama-sama kita menyanjungkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan, peluang kepada kita untuk kita sama-sama hadir, berada di sini untuk kita menuntut keridhaan dan melaksanakan kewajipan kita yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan, keberkatan kepada kita di atas apa yang Allah kurniakan pada kita, insya-Allah. Itu tuan-tuan, di antara doa, dalam doa kunut tu dia ada Allahumma barik lana fi ma ataitana. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah memberkati kita apa yang Allah kurniakan pada kita. Yang pertama, diberkati nikmat umur kita, supaya sepanjang hidup kita ni Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, hidayahkan kita, supaya kita tidak hanyut dengan arus-arus dunia yang penuh dengan cabaran, tak leka dengan maksiat dan sebagainya. Yang kedua, semoga Allah berkati ahli keluarga kita, Allah kurniakan pasangan pada kita, moga Allah berkati pasangan kita, Allah kurniakan anak cucu keturunan kepada kita, maka semoga diberkati. Kemudian Allah kurniakan harta benda pada kita, RM2, harta-harta yang lain, dan semoga Allah berkati. Kemudian Allah pilih kita di antara orang yang memikul amanah-amanah penting dalam masyarakat dan sebagainya, maka semoga ianya juga diberkati oleh Allah. Pendek kata tuan-tuan, moga semua sekali lah apa yang Allah berikan pada kita, kita mohon supaya Allah berkati. Jadi apabila kita mendapat keberkatan daripada Allah, alhamdulillah, kita akan uruskan segala-galanya itu dengan di bawah bimbingan wahyu ataupun panduan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pengajian hadis kita pada pagi ini iaitu hadis yang ke-24. Tajuk dia ganjaran syahid bagi sesiapa yang ikhlas menuntutnya. Maknanya pahala syahid bagi orang yang benar-benar ikhlas memohon pada Allah supaya Allah kurniakan ganjaran ataupun kematian tersebut.
daripada Sahl bin Hunayf bahwasanya Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha ta'ala asyhadata bisidqin balaghahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Maksudnya sesiapa yang berdoa untuk mati syahid dengan penuh keikhlasan dari hatinya, Allah akan menganugerahinya kedudukan para syuhada sekalipun dia mati di atas katilnya. Itu hadis kita pada pagi ini, tuan-tuan. Uraian dia benar adalah neraca timbangan kepada amalan dan kunci kepada keberkatannya. Ianya merupakan asas kepada diterimanya amalan dan asas kepada kesempurnaannya. Dengan benarlah akan diperolehi hasil daripada amalan. Oleh itu, siapa mohon kepada Allah agar memperoleh syahadah dengan benar dan ikhlas dari hatinya, nescaya Allah akan sampaikannya kepada darjat para syuhada. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi menyatakan yang pertama tentang doa. Dan man sa'alallah, berdoa pada Allah siang dan malam. Berdoa ni tuan-tuan tidak semestinya selepas sembahyang. Berdoa ni tidak semestinya selepas sembahyang. Namun doa selepas sembahyang itu sangat-sangat dituntut. Itu di antara kita panggil apa, tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab doa. Selepas ditunaikan solat fardu, maka berdoa tu sangat-sangat dituntut. Sekiranya kita ada urusan tak sempat nak aminkan doa daripada imam, maka kita jangan bangkit begitu saja, kita berdoa juga. Nak ambil kelebihan doa ba'da salati al-maktubah, doa selepas tunaikan solat yang difardukan. Kemudian adab doa daripada mesti kena ada yang pertama, alhamdulillah, puji bagi Allah, paling ringkas alhamdulillah. Yang kedua, selawat kat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu doa apa yang hajat kita. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ditutup berdoa ni lepas kita baca Quran. Selepas kita baca Quran juga dituntut doa. Sebab ada hadis menyatakan siapa yang berdoa selepas baca Quran, doanya akan diaminkan oleh ribuan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lepas baca Quran, walaupun kita baca 2 ayat, walaupun kita baca 3 ayat, walaupun kita baca semuka, kan? Ada orang yang dia istiqamah baca Quran sehari semuka, setiap hari semuka, lepas subuh ke lepas sembahyang semuka baca, tapi istiqamah sepanjang hari. Kalau sibuk macam mana pun tetap dia akan baca juga satu muka surat. Nampak tuan? Kan? Istiqamah. Nabi suka, kan? Khairul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuhu, berterusan amalan itu. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Sikit baca, semoga, tapi setiap hari dia baca. Berbeza dengan sekali baca 4 line, lepas tu 4 bulan pula baru baca. Itu naya tuan-tuan. Baik. Jadi lepas baca Quran, berdoa tuan-tuan. Berdoalah. Paling ringkas pun Rabbana atina tu kan, ataupun minta syahid dan sebagainya. Kemudian doa waktu mana lagi? Ketika mana hujan lebat, ketika mana ribut, nak berdoa pada Allah. Bukan nak berdoa bagi ribut tu reda, tu bukan tu saja, kan? Itu termasuklah, kan? Lain-lain pada hajat kita. Dulu ingat kita dulu orang tua dulu ni, bila ribut mai depa tak tahu nak buat apa tuan. Dia orang tua dulu cerita, ribut mai angin ni, apa depa buat tuan? Depa ambil pisau dulu, kan rumah dulu semua tinggi tangga kan. Lah ni kampung pun boleh bilang lah rumah tinggi tu buah-buah. Semua anak-anak buat habis, kena habis.
macam rumah taman kita lah. Jadi dulu ni rumah tangga. Bila ribut mai tuan-tuan, dia cari pisau dapur. Dia buat apa? Dia tetak anak tangga hak pertama. Tetak lagi mana ribut rumah tetak. Dia tak tahu esok lagi tetak dia pijak jatuh berapa. Tapi itulah orang dulu. Dia punya amalan. Tu benda-benda orang tua dulu cerita lah. Tak tahu nak buat apa. Nak azan ke apa dia tak tahu. Dia tak tetak anak tangga tu hak pertama. Tetak hak tengah tu lagi mana ribut duk mai. Lepas tu 2-3 hari dah orang jatuh. Jadi sibuk masa kita musafir, kita musafir juga dituntut kita berdoa. Dan ada lagi lah waktu-waktu yang dituntut macam kita hari Jumaat ni, banyaklah berdoa. Ada pendapat ulama kata sepanjang hari Jumaat, sepanjang hari Jumaat bermula pada malam sampailah asar lagi, itu sepanjang hari Jumaat, maka itu adalah doa-doa yang mustajab. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut bisidqin, dengan penuh keikhlasan. Bukan kita berdoa tapi tidak yakin, tak ikhlas. Ya Allah Tuhanku, kenakanlah aku mati syahid. Bolehkah ni nak mati syahid tau? Doa bi tu mana tak ikhlas. Dia tidak ada keyakinan. Allah warzuqna asyhada fi sabilik. Itu doa dalam bahasa Arab dia. Sebahagian lafaz dia tu. Ya Allah Tuhan kami, gunakanlah kami ni syahid di dalam di medan perjuanganmu. Tuan-tuan. Sebab apa kita nak sangat mati syahid ni tuan-tuan? Sebab banyak kelebihan dia. Sebab apa untuk kita berdoa untuk mati syahid? Bila mana kita minta doa untuk mati syahid, moga Allah Ta'ala kurniakan pada kita dibimbingnya hidup kita ini melakukan sesuatu ke arah untuk kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sejarah di Afghan dulu tuan-tuan, tahun 80-an, awal 90-an, banyak tahun 80-an lah. Bagaimana pemuda-pemuda Arab begitu ramai, sebab ketika mana pemerintahan Ziaul Haq, sebelum dia ditembak, sebelum dia diletupkan helikopter dia tu, dia membuka pintu seluas-luasnya kepada negara-negara luar untuk datang membantu Afghanistan. Itu dia tuan-tuan, Ziaul Haq. Dia buka pintu seluasnya, dan dia mengarahkan dia punya bahagian tertentulah supaya diberi kebebasan, jangan duk tindas, jangan menyusahkan orang luar datang ke Pakistan untuk nak masuk ke Afghan, untuk mereka nak tolong berjihad berhadapan dengan Soviet Union ketika itu. Itu yang tahun tu memang, masa tahun tu memang ramai lah yang datang, dan ratusan, bukan mungkin ribuan syuhada di kalangan orang Arab dan negara lain yang berada di Afghan tuan-tuan. Orang Malaysia pun ada orang yang syahid di sana, tu tuan-tuan. Jadi sebab apa dia pun minta, daripada orang kaya sendiri pun ada. Anak pernah jumpa seorang, dia ni ayah dia tokek kepada kapal layak di Dubai, tak silap, negara Arab. Tokek besar, tokoh korporat. Ada kapal layak berapa-buah, orang duk sewa dan sebagainya. Tapi dia meninggalkan dunia tu, dia nak berjihad, dia tak, dia nak mati syahid. Sudah, dunia tu banyaklah, dia kata. Ada seorang bekas pemain kelab di Saudi tu, bekas main bola, juga datang ke situ di Afghan. Jumpa dia cerita punya pendapatan dia, pemain kelab bola sepak, tak insaf. Dia kata aku dah lalai dengan dunia, jadi cari hak mana. Dia kata nak cari ketenangan, dia datang ke Afghan. Banyak tuan-tuan di kalangan orang kaya yang datang ke situ. Jadi tuan-tuan, sebab apa mereka minta sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kesyahidan, mati sebagai syuhada. Jadi kita pun kena minta lah. Bukan bila kita minta tu kita terus kena perang. Tak, maksud dia kita minta tu supaya bila mana
kita selalu mohon pada Allah dengan keikhlasan hati kita, maka semoga Allah buka ruang itu untuk kita. Kalau segi kita panggil apa keadaan hari ini, Malaysia ni nak perang macam dunia lain, mungkin tak ada lah. Itu segi teori kita, wallahu alam, Allah yang maha mengetahui. Lepas tu minta bermati syahid, bukan masuk gitu. Syahid ni tak semestinya kita mati berperang dah. Tapi itulah yang paling baik, seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Palestin, Yaman, Lebanon, Iran dan sebagainya, yang berperang dengan Israel dan juga Amerika. Dan ini tuan-tuan, umat Islam bukan perang dengan Israel saja, tapi berperang dengan Amerika. Amerika dia hantar berapa kelengkapan senjata dia, sehingga kan Allah hantar ribut taufan, sangat terus. Dia bagi bantuan pada Yahudi untuk musnahkan Gaza, setahun dia bagi macam-macam, kerugian bilion-bilion umat Islam di sana. Allah hantar meribut kat tempat dia tu, dia rugi ratusan bilion. Sejam saja Allah hantar ribut taufan, habis musnah. Tu tuan-tuan, jangan zalim, jangan buat yang ke orang. Jadi tuan-tuan, itu yang dipanggil bisidqin, minta dengan penuh keikhlasan. Allahumma abinna bi mauti syuhada. Ya Tuhan kami, matikanlah kami sebagai seorang yang syahid, berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab tu sahabat-sahabat dulu dia sanggup melakukan apa saja. Sebab apa? Nak dapat syahid. Sebagai orang panggil apa, terjemahan di atas pengakuan dia tu, tidak ada Tuhan selain Allah, yang ku sembah ni hanya Allah sahaja. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkandung dalam ucapan syahadah itu ialah kewajipan untuk membela dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita Malaysia pun tuan-tuan, bumi syuhada juga. Kalau kita baca sejarah dulu, Jadah Melaka dulu, sampailah penentangan kepada British dan Jepun, berapa ribu umat Islam yang syahid. Lepas tu syahid dan tuan, Tok Janggut apa semua tu, berjuang mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh musuh. Itu mana mati syahid. Tapi sebab sejarah tu British, orang-orang fikrah British yang tulis, mana tulis syahid? Dia tak tulislah mati syahid, tapi itulah sebenarnya yang Allah kurniakan pada mereka, berjuang bermati-matian. Tok Jaga, Tok Gajah, Tok Bahman, semua tu tuan-tuan, mereka ni berjuang mendidik anak cucu mereka, bangun pertahankan negara daripada dijajah. Itu kewajipan umat Islam. Dan kita hari ini dah kena berjuang untuk pertahankan negara kita, jangan diambil alih ataupun jangan dimasuk campur oleh kuasa-kuasa yang tidak sepatutnya. Sebab itu adalah milik kita, Allah serah kat kita, ni kena jaga, jangan mudah-mudah bagi ke orang. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, bisidqin maknanya dengan penuh keikhlasan. Maka Nabi kata, moga Allah Ta'ala kurniakan. Baik, bila kita sebut tuan-tuan syahid, tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Ulama kata mati syahid ni dia ada 3 jenis, 3 bahagian. Yang pertama disebut sebagai syahid ad-dunya wal akhirah. Syahid dunia akhirat, dunia dan akhirat. Syahid yang macam mana? Iaitulah syahidnya berperang pada agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Macam sahabat-sahabat kita di Palestin dan beberapa negara tadi, mereka ni berjuang sungguh-sungguh mempertahankan maruah dan negara umat Islam, mempertahankan agama Allah Ta'ala. Jadi gugur di medan perjuangan, maka mereka ni sebut sebagai syahid dunia dan akhirat. Yang jenazah mereka, jasad mereka tidak boleh dimandikan, tak boleh mandi, tak boleh kapan, tak perlu sembahyang, simpan terus. Itu kelebihan Allah yang Allah kurniakan kepada mereka. Tak perlu dimandi. Sebab dia tengok orang syahid ni, mereka tak terus mandi. Sapu-sapu debu sikit tuan-tuan, mana-mana kotak muka tu, kebumikan dengan pakaian yang mereka pakai ketika mana mereka bertempur, ketika mana mereka gugur.
Hanya dibuang kalau pakai jam, cincin, senjata yang diikat pada tubuh, buang hak tu saja. Lepas tu simpan terus. Tu kelebihan tuan-tuan. Tak boleh dimandikan, disemayangkan orang syahid. Tu. Sebab apa? Mereka ni syahid kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup meninggalkan segala-galanya untuk mempertahankan agama Allah. Bukan senang. Sebab tu Allah kurniakan begitu. Orang syahid ni tuan, dia keluar dari rumah ni, orang panggil apa? Istilah kita apa? Saya mati lah. Kalau pergi tu tak orang balik lah. Tak orang balik lah. Sebab apa? Nak gugur di medan perjuangan. Tuan-tuan. Sebab tu kita tengok bagaimana karamah-karamah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, wajah-wajah syuhada. Tuan kalau buka Google, type wajah-wajah syuhada. Type di Google tu wajah-wajah syuhada. Dia akan tunjuk muka-muka, wajah-wajah pemuda-pemuda orang yang mati syahid, senyum gelak, manis muka, bercahaya, dengan bau wangi dah. Tu kita tak bau lah sebab dalam video kan. Kalau tempat tu memang bau wangi tuan-tuan. Itu sejarah yang berlaku dengan negara yang bagaimana kita baca orang mati syahid ni, jenazah dia wangi dan sebagainya. Tuan-tuan, darah bau wangi macam Mali dulu ni. Ada di simpan serban tu sampai hari ni pun ada bau wangi ke darah tu. Tu Allah Ta'ala tunjuk karamah kata orang mati syahid ni. Jadi tuan-tuan, itu dipanggil syahid dunia dan akhirat. Baik, yang kedua iaitu dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni macam mana? Orang yang mati lemas, orang Islam yang mati lemas, mati lemas ni dia dapat syahid akhirat, mendapat pahala syahid. Orang yang mati lemas, orang perempuan yang mati bersalin, dia mati ketika melahirkan anak, itu dapat pahala syahid. Orang yang mati sakit dalam perut, sakit perut, usuh lah, macam-macam lah yang mati itu, sebab kematian dia, punca dia tu sakit dalam dalaman bahagian tubuh badan. Maka ada ulama kata, ada ulama kias, maknanya sesiapa yang mati dengan sebab penyakit dalaman dalam tubuh badan dia, sakit perut ke, sakit jantung ke, kanser ke, apa benda pun, bakar otak ke apa yang berlaku dalam dalaman tubuh badan, maka dalam Allah kata dia dapat pahala mati syahid. Sebab apa? Dikias kepada hak perut tadi, sebab mati punca sakit dalaman tubuh badan. Kemudian mati terbakar, mati terbakar, bukan dia bakar diri, mati terbakar rumah ke, kereta ke. Kita tengok kan, ada rumah terbakar, tak ada lari keluar, ada kereta terbakar, gantung dan sebagainya. Tu. Jadi tuan-tuan, ini di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia ni dapat syahid. Mati dihempap, ditimpa bangunan, macam orang yang berlaku gempa bumi, kan? Kita ingat sejarah mana Turki, mana lalu hak teruk tu kan. Mati dihempuk bangunan, bangunan runtuh, jatuh buah atas dia, maka juga dapat syahid. Tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan kepada hambanya yang dianugerahkan mati syahid. Jadi hak mati syahid akhirat ni tuan-tuan, dapat pahala ni, syahid ni, tapi syahid tu taklah sebesar hak syahid perang tu, tapi pahala tu dia ada, ganjaran tu dia ada. Namun mereka ni mesti dimandikan, dikafan dan disolatkan. Hak syahid akhirat ni kena buat macam biasa juga. Kena buat macam biasa juga. Okey. Jadi tuan-tuan, cerita hak mati lemah berlaku zaman Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj As-Saqafi ni dia di antara pemerintah yang sangat zalim dan kejam zaman dia. Dia pelik sikit cara pemerintahan dia ni. Mungkin manusia zaman tu mungkin pelik-pelik kan. Jadi dia punya tegah, cengih, bengis. Ada ulama kata dia terlalu zalim. Jahat sungguh, dia telajak sangat dia punya cengih dia tu. Sehingga kan banyak yang tak nak kena munah dia bunuh. Tu. Jadi berayak tak suka dengan dia ni.
Satu hari dia pergi mandi sungai, dibawa oleh pengawal-pengawal peribadi dia lah. Dan tuan, orang jahat ni memang itu dia pergi mana pun, pengawal peribadi ni cukup ramai. Orang takut orang buat kat dia. Kita tengok Amerika, presiden dia kan, dia pergi mana-mana tuan, tu dia punya hak jaga dia tu. Sebab dia tahu dia jahat, orang nak tembak, nak bunuh dia. Mimpi habis tak kisah, pergi seorang tak apa. Siapa nak buat kan? Jadi benda-benda tuan, akhirnya dia tahu tiba-tiba dia lemah. Haji esok ni khalifah zaman tu, dia lemah duk kapai-kapai. Pengawal peribadi dia tengok ke tu lah, siapa ada tolong, tengok kan. Dia kata biar pi kata lah. Tiba-tiba ada seorang terjun bukan pergi selamatkan Yusuf Haji As-Saqafi ni, tarik pergi tepi, selamat dia, tak mati lemah. Jadi hak selamatkan dia tu, hak lain-lain tu pergi jumpa kawan ni, marah, awak pergi selamat dia. Kami tengok tadi kita tak mau angkat dia, biar dia mati sebab dia jahat. Hampir duk selamat dia, tak mati lagi. Orang doa bagi mati cepat, mimpi jahat ni tuan-tuan. Orang kena doa bagi umur panjang, bagi mati cepat, bagi jatuh rakyat, buat jahat, mohon rakyat sebagainya. Tuan-tuan, apa jawapan orang selamat ni? Dia kata hampa tak tahu. Dia kata hampa tak pernah dengar hadis Nabi ya. Nabi kata orang mati syahid ni, orang mati lemah ni dapat pahala syahid. Orang lepas dah dengar. Sebab tu aku selamat dia, aku tak mau dia dapat pahala mati syahid. Sampai tu kau tu kan, aku selamat dia ni takut dia dapat pahala mati syahid, dia aku tak mau sebab dia ni jahat. Baik. Yang tuan tu yang kedua. Yang ketiga dipanggil syahid dunia. Apa maksud syahid dunia? Syahid dunia ni maksud dia di dunia orang menganggap dia syahid, tapi di sisi Allah dia bukan syahid. Sebab apa? Dia syahid dunia ni macam hak pertama, dia pergi perang juga di medan perang. Akhirnya dia pun gugur di medan perang, tapi dia berjuang tuan bukan kerana Allah. Ni kita takut. Dia berjuang sebab apa? Nak kepada harta rampasan perang. Dia pergi berjuang sebab apa? Nak kepada pangkat dan kedudukan. Semoga bila perang tu dia berani dapatlah pangkat, dapat cepat naik gaji, contohnya gitulah. Akhirnya dia pun terbunuh dalam medan perang, tapi dia perang tu bukan niat kerana Allah, bukan bantu agama Allah, tapi untuk tujuan-tujuan disebutkan tadi. Maka orang ni dipanggil syahid dunia. Maksud dia dunia orang nampak dia syahid, tapi pada si Allah Ta'ala dia bukan syahid. Jadi syahid dunia ni macam mana tuan? Orang tetap buat macam syahid akhirat tadi, dunia akhirat, tak mandi, tak kapan, tak semayang. Maka dia ni hanya dunia, tapi di sisi Allah sekiranya dia tidak ikhlas, maka tuan-tuan kita serahlah pada Allah bagaimana hukuman terhadap dia. Tuan-tuan. Jadi inilah bahagian-bahagian sebut sebagai syahid. Baik. Ya tuan-tuan sekalian, maka sebab tu orang yang hidup dunia ni minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, contohnya syahid dan sebagainya. Doalah dengan keikhlasan kita tuan-tuan. Bukan hanya kita minta untuk mati syahid saja. Apa saja yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mintalah dengan penuh keikhlasan. Yakin sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima doa ataupun permohonan kita tersebut. Sebab kalau kita berdoa dalam hati ni duk rasa was-was, ada keraguan, tak yakin Tuhan terima ke tidak, maka tuan-tuan di situ sudah tidak ada keyakinan kita terhadap apa yang Allah suruh kita buat. Sebab Allah janji dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, Allah kata astajib lakum, aku akan perkenankan apa yang kamu minta. Jadi Allah dah janji pada kita, Allah akan terima doa kita, cuma menunggu masa, waktu dan ketikanya sahaja. Allah yang maha mengetahui. Namun tuan-tuan, keikhlasan itu sangat dituntut kepada kita. Baik. Ya, maka sebab itulah bila didoakan, bila baca doa, kita kena ambil perhatian betul-betul. Ni zaman lah ni fitnah tuan, telefon tu. Imam dia berdoa, dia buat telefon, dia buka, dia baca WhatsApp. Imam dia berdoa kat tengah sebelah WhatsApp. Buat ni anda kuliah tu tempat.
Habis sembahyang, lepas doa tu memang duk doa. Dia duk dari tangan duk angkat ni duk balik telefon. Lepas tu dia sedar dari tepi, dia pun tengok terkejut, dia pun tutup, dia pun angkat tangan. Tuan. Itu zaman kita lah ni. Sebab tu kita apa yang diminta tu Allah tak bagi lagi. Duk rasa minta lama dah masa apa Tuhan tak bagi. Tu pun jahat. Doa ni kita kena keikhlasan, kita penuh mengharap. Tawaduk khuduk ni semua dah. Allah dia merasakan diri kita ni kerdil di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita minta. Jadi dah tak fokus doa tu, macam mana Tuhan nak bagi? Tangan sebelah angkat, tangan sebelah lagi dia belak telefon. Nampak Tuhan? Tu punca-punca yang menyebabkan Allah tidak lagi menerima, belum lagi menerima doa sebab kelalaian, kealpaan sebahagian orang kita ini. Sebab apa? Dia tidak menumpukan apa yang didoakan, apa yang imam doa, apa hak dia doa, dia tidak pernah menumpukan doa tersebut. Jadi doa ni bisa dengan penuh keikhlasan, fokus betul-betul, dan kita yakin semoga Allah menerima pemenuhan ataupun doa kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kita tengok pula yang kata benar ni tuan-tuan, sebab tu benar ni adalah sifat disebabkan manusia ni dia akan merasai ketenangan dalam jiwanya. Bila kita betul-betul minta dan kita membenarkannya, kita minta mati syahid, buatlah betul-betul ke arah itu. Maknanya bantulah agama Allah, buatlah kerja bantu agama Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ni minta mati syahid, nak berjuang takut, nak buat kerja Islam tak mau. Jadi masa mana Tuhan nak bagi? Kita minta dan kita buatlah sekadar mana kemampuan kita, berilah sumbangan kita ni kepada agama Allah Subhanahu wa taala kadar kemampuan yang kita ada. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok pada pengajaran dia, pengajaran hadis kita. Yang pertama, niat yang benar dan ikhlas adalah neraca kepada penerimaan amalan. Itu yang pertama. Mesti benar, ikhlas. Apa yang kita doakan itulah punca Allah menerima amalan yang kita buat. Yang kedua, jihad mempertahankan agama adalah merupakan amalan mulia dan mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad. Kita jihad pada agama Allah. Itu adalah amalan yang sangat mulia. Jihad ni pun makna jihad pun bersungguh-sungguh. Pulun betul-betul, itu makna jihad. Jihad tu bahasa Arab. Bahasa Melayu pada kata apa dia? Pulun betul-betul. Pulun sungguh-sungguh untuk nak bantu agama Allah dengan kemampuan yang kita ada. Itu mana jihad. Baik. Yang ketiga, niat ikhlas akan terjemahkan oleh anggota yang zahir. Tentu tuan-tuan, apa benda pun amalan kita ni, kalau niat kita ikhlas, insya-Allah anggota zahir juga akan melakukan apa diniatkan itu. Tapi kalau niat tak ikhlas, orang nampak dah. Buat kerja tu bukan ikhlas, dah nampak dah dia riak dia tu. Tapi kalau ikhlas, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Yang keempat, sifat benar dalam hati akan memenangkan jiwa dan anggota yang zahir. Jadi kita nak ketenangan jiwa. Kita tak mau serabut. Serabut ni tuan-tuan memang masalah. Tak tenang hidup kita. Makan pun tak sedap. Sedap dah makan, tak sedap, tak lalu. Makan tak lalu. Makanan tu sedap banyak tapi tak lalu, tak ada selera. Selera tak ada. Dan bila makan ni tak selera, tuan-tuan habis. Lepas tu ada orang dia sakit, dia tak lalu makan, carilah penawar bagi buka selera bunyi pun. Nak bagi lalu makan juga. Tu. Jadi bila hati tak tenang, makan pun tak lalu, tidur pun tak lena, nak buat kerja pun kita tidak boleh menumpukan kepada kerja kita. Anggota zahir pun jadi orang kata apa, lemah. Sebab apa? Sebab jiwa kita tidak tenang. Jadi tenangkan jiwa dengan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Itu panduan dia. Baik. Yang kelima, sifat dusta akan menyebabkan kegelisahan dan kegusaran kepada pemiliknya.
Bila seorang tu dia berdusta, dia berbohong, tuan-tuan, maka itu akan memberi kita panggil apa, kelemahan dan kegelisahan kepada pemilik. Orang kalau bohong ni, tuan-tuan, hidup dia bukan tenang, tak tenang. Bohong ni, dia berdusta ni, dia haram, dosa besar, kecuali dalam beberapa tempat. Yang pertama, diharuskan bohong, iaitu al-harbu khid'atun, dalam peperangan. Dan Islam ni boleh bohong, buat hilah. Bohong tu maksudnya hilah dalam peperangan. Peperangan apa dia? Menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Cara lagu mana? Buat taktik perang untuk tipu musuh, boleh. Ataupun tentera-tentera Islam tu ramai dah yang berubah, pibuh kala rambut tu bagi hitam, nak bagi musuh tengok tu dia tentera depa semua muda-muda, padahal umur 50-60 pun ada. Tu tipu daya yang boleh dalam perang. Sebab apa? Nak memerangi musuh yang menentang agama Allah. Yang kedua apa dia? Boleh bohong, iaitulah islahu bainan nas. Kita nak damaikan orang yang bergaduh ataupun berkelahi. Dua orang hidup berkelahi berbulan-bulan tak tengok siapa, kita kena jadi orang tengah. Apa dia? Damaikan mereka. Itu kewajipan kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara, damaikanlah dua saudara kamu yang bergaduh, yang bertelingkah. Jadi bila ada orang Islam berkelahi, kita kena jadi orang tengah, damaikan mereka. Jangan biar mereka berkelahi masa muka berbulan-bulan, belagabu pun tak tengok siapa, bagi salam pun tak jawab. Jadi tuan-tuan, yang boleh bohong tu macam mana? Kita jumpa si siapa hang lama tak cakap dengan B dia apa bak gini. Kita apa kata B tu dia tak kata apa ke, dia duk puji hang lah ni. Pada B tak kata apa pun. B tu duk puji hang lah ni. Dia kalau boleh dia tak mau dah dulu ni, dia memang nak baik semua dengan hang ni. Bila sembang B ni dia rasa bersalah lah dengan hang, dia kalau dia puji hang baik dan sebagainya. Jadi A pun dengar, ya betul ke betul. Dah B tak kata apa. Kita pun pergi rumah B pula, tanya B siapa, hang tak cakap dengan A, dia apa habaq kita dak. A pun bagus dengan hal ni, dia puji hang langit. Jadi lama-lama tuan depa baik. Padahal kita habaq tu bukan kata awak. A tak pernah puji B tak pernah puji pun, tapi untuk nak damaikan mereka, situasi itu Islam mengharuskan. Sebab nak damaikan mereka, nak jadikan mereka tu bersaudara semula. Jangan jadi bertopi tu sifat Yahudi. Hal ni panggil lagu tu, dan tu orang Islam tak ada satu. Sebab Yahudi dia buat panggil tu. Orang kita pun tiru Yahudi, termakan hasutan mereka, akhirnya orang Islam tidak boleh bersatu. Musuh tepuk tangan seronok tengok, orang Islam tak satu, berkelahi sana sini. Tu bahaya tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Iaitulah untuk nak membahagiakan isteri. Orang yang kita ada pasangan hidup, kita suami nak jaga hati isteri kita, nak memupuk kasih sayang, kita makan dia masak kurang masin ke gunakan dah jelas sedap ni, tak hak kemarin masak ni tapi hak ni sedap lagi. Puji kita ni, kita boleh tuan. Tapi kena selalulah ni tak pernah puji ni tak, ni tak buat tabiat ni dah apa sudah jawab pula tu. Maka kita boleh memuji. Kita puji isteri kita segak, walaupun sudah berusia segak macam dulu kamu ni. Kamu ni segak macam dulu, macam mana? Macam mula-mula kita muda-muda dulu ni. Segak pun tak pernah kata tak segak. Gitu. Isteri pun gitu juga, nak tarik hati suami, puji suami. Ya abang ni dalam ramai-ramai ni abang seorang segak. Dan taman ni tak orang lain, abang seorang paling segak. Kemah kita puji kan. Tak ada masalah tuan. Itu memang boleh. Sebab apa? Nak membahagiakan ataupun nak mengharmonikan rumah tangga. Itu yang seseorang. Kalau dua begitu juga, dia pergi rumah yang pertama habaq, hak yang kedua kirim salam pada dia baik semua, berikan batik ni hak kakak hang bagi ni, hak kedua bagi kat pertama. Pihak kedua beli batik ni, hak pertama bagi. Muslimat ni bukan ustaz ajak muslimin tahu, nak abang hukum. Kata ustaz tu ajak depa apa dah.
Nah abang kata kalau begitu nak jaga hati pasangan ni, maka dibolehkan untuk nak memperbaiki hubungan. Itulah, itu maknanya yang kata Islam ni ada yang dibolehkan. Sebab apa? Matlamat tu lebih besar. Nak jaga persaudaraan tu lebih besar daripada hak bawah ni, maka sebab tu dibolehkan dalam Islam. Baik. Yang terakhir, Allah Ta'ala, Allah Maha Pemurah dengan ganjaran terhadap hambanya. Kita betul-betul minta tuan-tuan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan kepada kita, insya-Allah. Mintalah, mohonlah dengan penuh keikhlasan dan benar dalam tindakan kita, insya-Allah. Minta mati syahid, maka usahalah jadi hamba yang baik. Ni minta mati syahid sembahyang jalan celup orang panggil, tak jadi, tak benarlah tu. Minta mati syahid, benarlah dalam kehidupan kita. Jagalah anggota-anggota tubuh badan kita supaya sentiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah kita tengah hadis kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita yang pertama istiqamah, dan kita berdoa yang kedua berdoalah dengan penuh keikhlasan, yang ketiga berusahalah kita ni menjadi hamba yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Ya tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, itu saja yang boleh dikongsikan bersama pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati dan merahmati kita semua, insya-Allah. Ya tuan-tuan sekalian, kita ada hajat sikit, insya-Allah kita tangguhkan dengan doa, insya-Allah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر مسلم الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا عبادك من عبيدك من إمائك نواصينا بيدك ماض فينا من عدل فينا قضاؤك، نسألك بك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمت عن الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور رسلنا وجلاءنا وذهاب همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم لنا وسلم توحيد وسلم معرفتنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم جسدنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم سلم إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا قهار يا جبار يا منتقيم. اللهم صل على المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصرهم على أعدائهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.